Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Cia Solihah binti Mat Azli berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik Samti Tengku Apel Jemaah yang terletak di Seksyen 11 Shah Alam, Selangor. Kod sekolah saya ialah BFT 8003. Pada masa lapang, saya gemar meluangkan masa dengan membaca buku. Dalam kesempatan ini, saya bersama gembira kerana diberikan peluang untuk berkongsi tentang buku yang saya baca. Mendewasa dengan luka. Itulah karya Aiman Amri yang saya baca, berkisarkan tentang psikologi, khususnya luka emosi serta impak-impak negatif yang akan berlaku jika kita tidak bertindak dengan lebih awal untuk menyembuhkan luka emosi tersebut. Karya Aiman Amri ini sangat menarik dan syarat dengan tips psikologi yang boleh diaplikasikan dalam hidup kita. Buku terbitan Iman Publication ini telah diterbitkan pada tahun 2023. Buku ini mempunyai sebanyak 223 halaman dan sisipan kandungan sebanyak 3 bahagian. Buku ini berharga RM35 dan boleh didapati di kedai buku atau secara dalam talian. Ayo bersama saya, kita mendalami dan mengamati buku ini dengan lebih terperinci. Buku ini dimulakan dengan pengenalan yang menerangkan istilah-istilah psikologi yang bakal digunakan dalam buku ini. Bahagian satu buku ini pula membincangkan kaedah memahami kecederaan emosi yang kita tidak boleh lihat dengan mata zahir kita. Penulis memberikan 5 situasi untuk menerangkan jenis-jenis kecederaan emosi yang selalu ada di dalam masyarakat kita. Bahagian satu ini saya lihat amat penting untuk saya halusi. Penulis berjaya menggambarkan situasi kecederaan emosi dengan baik sekali. Situasi satu menceritakan tentang Izzat yang menagih kasih sayang ibunya dan bapanya juga, tetapi mereka sibuk dengan kerjaya. Akhirnya Izzat diabaikan. Kisah kedua pula menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Adilah yang selalu dimarahi dan dibandingkan dengan kakaknya di rumah. Kesannya, Adilah menjadi seseorang yang mengasingkan diri dan juga tidak bergaul dengan orang lain. Situasi ketiga pula mengisahkan tentang Mastura, seorang wanita yang gagal dalam dunia percintaan, dipengaruhi oleh kisah percintaan ibu bapanya yang gagal untuk kekal ke akhir dan berakhir dengan perceraian. Kesannya, hubungan Mastura juga tidak berkekalan lama seperti ibu dan bapanya. Selain itu, situasi keempat, seorang pelajar universiti yang bernama Izdi mempunyai masalah anxiety atau resah dan gelisah ketika dirinya menjadi tumpuan khalayak ramai. Situasi terakhir pula mengisahkan tentang Yusri yang kekosongan emosi dan tidak bergaul dengan orang ramai. Bagi saya, 5 situasi ini selalunya ada dalam kalangan masyarakat kita. Bahagian kedua dalam buku ini pula mengisahkan penyelesaian atau validasi menggunakan 5 situasi yang berkaitan dengan jenis-jenis kecederaan emosi yang disebutkan tadi. Akhir sekali, di bahagian ketiga pula, Aiman Amri berkongsi panduan untuk bangkit semula daripada kecederaan emosi. Formula LOVE atau LOVE yang diperkenalkan oleh penulis untuk mengatasi masalah kecederaan emosi dan mula menerima diri sendiri seadanya. Saya akan huraikan sedikit formula tersebut. L ialah listen to your story. Kita perlu menganalisis situasi kecederaan emosi yang melanda diri. Seterusnya, O pula observe your emotional injury. Kita perlu membuat refleksi terhadap kecederaan emosi sendiri. V pula membawa maksud validate and accept it. Kita perlulah menerima masa silam kita dengan hati yang terbuka kerana hidup perlu diteruskan seperti biasa. E pula membawa maksud empathize and be compassionate. Kita perlulah kasihan akan diri sendiri dan menerima diri seadanya. Marilah kita amalkan sama-sama formula ini untuk menerbitkan rasa penerimaan terhadap diri sendiri. Terdapat banyak nilai dan pengajaran yang boleh diambil daripada buku yang menarik ini. Antara nilai murni yang boleh diamalkan ialah kasih sayang, keberanian dan yakin diri. Manakala bagi pengajaran, kita hendaklah menunjukkan kasih sayang kita kepada ahli keluarga kita untuk mewujudkan hubungan yang mesra dalam kalangan ahli keluarga kita. Kedua, kita mestilah berani mencabar diri kita sendiri keluar dari zon selesa untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Akhir sekali, kita perlulah mempunyai sifat yakin untuk bercakap dan bergaul dengan orang lain untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara dua hala.
pada pendapat saya, gaya bahasa buku ini sangat menarik dan mudah difahami oleh pelajar seperti saya. Saya juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru dan juga berguna dalam hidup saya. Kesimpulannya, buku ini syarat dengan manfaat dan pengetahuan baru serta memberi kesan yang mendalam terhadap diri saya. Saya berharap buku ini dapat dihayati dengan lebih mendalam supaya masyarakat lebih cakna mengenai penjagaan emosi diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.